أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam dan yang saya hormati para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jadual yang telah diaturkan oleh pihak masjid bagi program kita untuk mengimarahkan masjid, yang sekaligus kita juga menghidupkan majlis ilmu seperti mana yang telah diaturkan. Alhamdulillah, bukan saja malam ni tapi malam-malam lain juga seperti mana yang telah tuan-tuan sedia maklum dalam jadual yang telah diaturkan, kita tuan-tuan dapat bersama-sama untuk menghidupkan majlis ilmu atas maksud kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati hidup kita ini dalam usaha-usaha kita yang terbatas. Dan malam ini alhamdulillah tuan-tuan, seperti mana yang dikehendaki oleh pihak pengurusan pengajian dan dakwah di masjid ini, minta untuk saya bawa kitab yang kita munafaatkan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya seperti mana telah saya terangkan dulu, madza ya'ni intima'i lil Islam. Hak dalam bahasa Arab yang telah dihasilkan oleh salah seorang daripada tokoh ulama Ikhwanul Muslimin, iaitu Dr. Fathiyah Khan, dan telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kita di Malaysia ni, untuk memudahkan kita orang-orang yang bukan Arab dan yang boleh jadi ramai di kalangan kita tak berkesempatan untuk mempelajari bahasa Arab, untuk dapat sama tumpang cedok atau mengambil ilmu daripada apa yang telah diberikan oleh ulama yang muktabar ini. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan, kita nak ambil kesempatan ni pun dalam ketika masa yang masih diberikan kepada kita oleh Allah. Tidaklah seperti mana di negara-negara Arab sendiri pun tuan-tuan, buku-buku dan kitab-kitab yang macam ni ada setengah negara, termasuk di Masjid sendiri pun hak ni diharamkan. Kitab ni diharamkan oleh kerajaan Masjid, kerajaan Saudi lama dah. Alhamdulillah lah kita di Malaysia ni masih lagi kita boleh munafaatkan. Jadi kalau kita tak ambil kesempatan, peluang ni, saya rasa takut kita terlepas. Tara kitab-kitab Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pun di Saudi, orang kata orang panggil selai cabut pun tak ada dah. Kalau saya guna bahasa kasar lah, selai cabut pun tak ada dah. Pasal kerajaan Saudi sendiri mengisytiharkan kitab Dr. Yusuf Qardawi ni mamnu' batatan dakhil Saudi. Maknanya di Saudi sendiri sama sekali tak diizinkan, tak digunakan. Jadi kita ni kira alhamdulillah lah, setakat sehari dua ni kita terbuka lagi. Dalam masa terbuka ni pun kalau kita tak ambil kesempatan, takut kita menyesal tak sudahlah besok. Dia bukan masalah apa tuan-tuan, masalah hak yang kita sembang ni, kenapa diharamkan hak nu, diharamkan hak ni, buku ulama-ulama muktabar ni diharamkan, pasal akan terjawab dalam buku ni, dalam kitab ni lah yang Dr. Fathiyah akan jawab tu, pasal apa? Masalah keislaman yang ada pada umat manusia di dunia hari ini, bukan saja kita tapi termasuk umat Arab itu sendiri pun makin hari makin kering, makin hari makin jauh. Tu kau hidup makin jauh ni, maknanya orang kata apa? Dengan sebab itu keadaan suasana penghayatan Islam itu sendiri di kebanyakan negara, termasuk negara Arab sendiri, tak seperti mana dulu. Ialah tuan-tuan, kita sembang kita lah, peringkat kita di peringkat masjid ni. Kalau sembang lebih-lebih pun saat lagi tambah pula menyentuh kerajaan Saudi, saat lagi nak pergi umrah pun tak boleh lah. Nak pergi umrah, nak pergi haji lagi tak boleh lah. Jadi macam mana tuan-tuan? Tak ada siapa pun pernah terfikir ni tuan-tuan, ada di masjid ni pun termasuk saya sendiri, tak pernah terfikir ada negara Arab nak sokong Israel. Dulu ni sebut Arab, sebut Israel, jauh api dengan panggang. Hang duk sembang pun bohong lah. Tapi lah nampak bahawa setakat hari ni Emirat Arab Bersatu pun bersekongkol dah dengan Israel. Masjid dah lama dah. Ni Masjid dah lama dah bersekongkol dengan Israel.
Kalau ikut Trump tu maknanya Saudi sendiri telah dekat. Dan sehari dua ni tuan-tuan kalau tengok Sudan, rakyat Sudan yang pro liberal ni, yang perlu sekular, menjatuhkan kerajaan Sudan dalam bahasa apa hari itu yang dipimpin oleh tokoh ulama dunia dulu, dijatuhkan. Lah ni Presiden Sudan hak baru ni baik dengan Trump, sehingga Trump menjanjikan beberapa keistimewaan tertentu tuan-tuan. Itu apa yang sepintas lalu yang kita duk nampak. Wallahu a'lam lah, kita nak sembang lebih kita pun tak erti, kita jauh daripada ilmu bab tu. Tapi dari segi kita tak tahulah qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian kepada umat Islam akhir zaman. Jadi mudah-mudahan apa yang termampu oleh kita doa bersama, semoga kita di Malaysia ni khususnya dan di Nusantara ni, kalau boleh bawa pergi lebih besar di Kepulauan Melayu ni, Nusantara ni dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada petaka yang macam tu, kerana kita yakin kita rasa tak mampu untuk nak hadapi ujian-ujian begini. Ni di negara-negara yang tokoh-tokoh ulama, tokoh ilmuwan dalam berbagai sudut bidang pun dalam keadaan jadi macam ni, tambah kita. Itu okeylah tu tuan-tuan, mukadimah malam ni apa ni sebagai gambaran umum kenapa pihak masjid minta saya untuk memanfaatkan kitab ni bagi orang kata tazkirah kita bersama. Betul. Jadi terima kasihlah tuan-tuan di atas yang hadir semua ni. Cuma saya rasa pasal apa, masa semayang SOP tara 1 meter je, satu ni. Kuliah ni dia SOP lagi jauh duduk, lagi jarang lagi, wallahu alam. Tu berasa tu saja melawak lah tuan-tuan, dah takkan melawak tara tu pun tak boleh dah. Terima kasihlah juga pasal setengah masjid tu masa semayang ikut SOP. Masa makan ada jamuan, kalau Allah akbar, SOP apa lagi dah pandai lutut. Setengah-setengah tempat ni kita bab-bab tu kita boleh jaga tu ke mana. Dan kita sembang macam ni pun tuan-tuan bukan untuk apa, supaya kita nak jaga image nama baik rumah Allah ni, masjid-masjid kita ni, supaya walaupun kita dikenalkan peraturan yang sebegitu, dia rata corak SOP sebagainya, tapi setakat inilah tuan-tuan jangan marah kat saya lah. Bagi saya perhitungan secara sepintas lalu, tidak ada kepatuhan kepada SOP yang dilakukan mengatasi daripada apa yang berlaku di surau masjid. Orang surau masjid cukup patuh semua. Kod lain tu jaga habaq pi SOP terang mana pun, dan dia berebut lah. Dah habis hilang. Tapi kod masjid ni alhamdulillah. Takat ni surau ni, kalau pihak Kementerian Kesihatan Malaysia nak melihat apa orang kata apa, dari segi kualiti orang-orang ahli jemaah di masjid surau patuh SOP dengan masyarakat di tempat lain patuh SOP, maka masjid surau lah lebih. Bukan kata kita nak sembang semua. Tuan-tuan perhatilah. Tambah kalau tempat gerai makan ke, tempat kok ni yang paling tak ada nak SOP kali, nak naik bas dengan nak naik kapal terbang, nak naik bot. Kalau tuan-tuan nak pergi Langkawi lah, siapa nak dan patuh SOP di Kuala Perlis dengan Kuala Kedah? Tak ada. Nak naik kapal terbang kalau tuan-tuan pergi bayar lepas pun tak ada. Tapi masjid ramai tak mana pun hari Jumaat ke apa semua pun alhamdulillah. Orang habaq kata kiu lepas seorang-seorang. Kilik sejadah sendiri. Punya masya-Allah ya. Ni bukan kata kita orang masjid nak sembang besar dengan orang lain tak, tapi realiti. Sebab apa? Mudah-mudahan tak kira lah, bukan kata tuan-tuan, bukan kata siapa-siapa, tetapi siapa yang menghadiri masjid kerana dia telah terlatih dengan kepribadian dan peradaban yang diasuh oleh Islam. Itu yang kita nak habaq kat orangnya. Kenapa jadi begini? Tu pun ada kesempatan celah-celah tu. Tuan-tuan faham lah kan? Setengah tu mereka main kasut buruk, buat balik kasut baru. Pasal apabila kita tanya pasal apa ni, hang bertukar tak? Saya tak tukar. Khatib tadi, Tok Bilal Tok Khatib masjid tadi dia habaq kita suruh tukar. Dia suruh tukar hak lama dengan hak baru kata. Khatib tu tadi pengajaran hak lama ataupun adab akhlak hak buruk, suruh tukar baru, dia pergi tukar kasut hak dia. Hak tu nak buat apa, dia faham terbalik. Okeylah tuan-tuan. Jadi saya ingat insya-Allah minggu ni
kali yang kedua ni kita bertemu dalam jadual kita yang lepas pada 16 hari bulan 9. Malam ni 21 hari bulan, hari ni 21 hari bulan, malam 22 bulan Oktober. Kita akan sambung sikit lagi mukaddimah kitab kita ni. Yalah, ni sekali lagi habis tahun. Lagi sekali jadual kita habis tahun 2020 habis. Dulu riuh orang Malaysia ni sebut kata tahun 2020 kembang hidung tak kira apa siapa, negara maju. Tahun 2020 dulu pakat duk kempen tahun popo. Tambah kita apa dengan pegawai kerajaan lah, kita dengan kerajaan waktu tu saya pun duk kerja lagi turut sama terlibat dengan kempen negara maju 2020. Rupanya maju sungguh. Pasal apa? Takdir Allah mengatasi ikhtiar manusia. Hak kita duk pulang dulu ni tak salah juga, hak tu ikhtiar kita. Tapi kita jangan lupa dalam ikhtiariah kita ni, ikhtiar cara kita ni, di depan kita ialah qada qadar Allah dan hak tu rukun iman. Kita kadang pompang lupa dah qada qadar Allah. Rupanya Allah bagi 2020 ni bukan takat Malaysia, satu dunia lah. Satu dunia. Maju ke tak maju, negara macam Amerika pun runtuh, Jepun pun runtuh ekonomi, ambil. Tu maknanya bagi kita orang yang beriman ni, insya-Allah kita gunakan manfaat itu untuk bukan nak tuding jari, tapi untuk memperkukuhkan keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Janganlah duk kata bid'ah lah apa semua, duk kitab-kitab tok guru hak tua ni, kitab tua duk sebut bab qada qadar, rukun iman, hak ni sifat 20, hak ni bid'ah belaka tak boleh pakai. Jangan duk sembang sombong lah. Ni Allah beri hidayah, Allah beri mukasyafah kepada ulama-ulama yang warak, yang muktabar, yang ilmu ni dia habaq, tolong habaq dah lalu kitab kepada kita yang tak mau mengaji. Lah ni apabila tempuh baru kita Allah terbeliak mata betul hak ulama dulu, betul hak kitab tua dulu, betul kitab turah pun ni dulu. Wallahu alam tak tahu. Jadi okeylah kita malam ni tuan-tuan, setelah kita berhadapan dengan mukadimah ni yang telah kita ikuti dulu pada muka surat 5 kalau kitab kita hak yang diterjemahkan itu tuan. Alhamdulillah lah kitab ni pun ada hak tulis Rumi. Jadi kita ambil hak Rumi lah wak mai, kerana kebanyakan di kalangan kita ni pun dah boleh jadilah wallahu alam. Kalau tak salah saya ramai dah hak tak berapa boleh nak baca Jawi. Tu utama sekali hak angkatan muda sikit. Ni kesan daripada Allahyarham masa Menteri Pelajaran Allahyarham Khair Johari dulu. Dia hapus tulisan Jawi di sekolah-sekolah kebangsaan. Kesan dia Allah beri datang. Dulu orang syok Mungkin ramai dalam masjid ni lagi angkatan-angkatan yang dan mengaji mengaji tulisan Jawi di sekolah-sekolah kebangsaan dulu. Cikgu dulu. Subjek dulu ada mata pelajaran ni, hari ni apa dah? Bacaan Jawi. Ni bacaan Rumi. Ni tulisan Jawi apa rajak semua sekali dulu. Sekolah rendah dulu ni. Cikgu tu pun sebahagian besar tak ada dah pun, meninggal dah. Jadi mai Khair Johari dia fikir kat mana dia hapus tulisan Jawi. Hapus tulisan Jawi tu tuan lah ni. Kadang tu setengah pada setengah kesannya nak baca Quran tak pandai dah. Pasal tak kenal huruf. Kalau dia mengaji baca Quran pun dia baca pelat Rumi lah. Rosak makna habis ke semua. Bunyi serupa tapi dari segi fiqh sembahyang tu tak sah. Pasal apa? Berubah makna. Fatihah berubah makna habis. Fatihah rukun qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita pergi baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Asalnya segala puji bagi Allah, Allah yang memiliki seluruh alam. Ataupun dalam bahasa kitab Jawi lama dia tulis Tuhan seru sekalian alam. Baca rabbil alamin makna apa? Segala puji bagi Tuhan yang sakit tenat. Basah tak? Alamin sakit tenat pasal dengan hamzah. Kalau alamin bawa alam. Lepas tu kita pun amin di belakang amin. Pas mayang tu bukan sah. Habis satu masjid lingkup. Pasal apa? Pasal Tok Imam tak kenal Jawi. Dia tak kenal Jawi nak mengaji tajwid mai di mana tu nak kenal makhraj mai mana? Tak boleh.
Orang sebut mutaakhir, dia sebut mutahhir. Nampak tak? Banyak dah berita-berita dengan orang baca pada zaman mutahhir ini. Mutahhir apa? Mutaakhir. Mata sahabat nak dipermelayukan tak melayukan, tapi mutaakhir. Mutaakhir tu dalam bahasa Arab, bahasa Jawi yang asalnya. Mutahhir tak ada. Tahir dengan takhir makna lain. Jadilah mau habis masa tahun tu kan. Kat pukul 8 ni. Tu payah nak mula cakap ni pun payah. Kita tangguh dulu di muka surat 5 paragraf yang ke-4 tu, sebelum daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dijelaskan bahawa kitab kita ni mengandungi dua bahagian yang besar. Tu. Bahagian yang pertama untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan di mana duduk Muslim kita ni sendiri. Sebab kata Dr. Fathia kan, ramai di kalangan kita di kalangan kita ni, inna katsiran minan nas muslimuna bil hayawiyah au muslimuna li'annahum wudidu min abawaini muslimain. Maknanya yang diterjemahkan di situ, ramai di kalangan umat Islam manusia ni dia jadi Islam kerana hobi dia, minat dia, kecenderungan dia. Ada juga pasien tu al-hayawiyah ni, dan ada juga mereka itu dengan sebab wulidu min abawaini muslimain, kerana dia kebetulan dilahirkan oleh dua bapa yang Islam. Pak dia, mak dia orang Islam, jadi dia lahirkan kebetulan dia pak mak Islam, jadi Islam. Orang Melayu panggil waktu tu, dia panggil apa? Islam bakar, Islam bakar. Apa benar Islam dia tak tahu, tak tahu. Islam bakar, keturunan. Dia kata tok wan aku dulu, tok nenek aku dulu, jadi dulu tu. Jadi kata Dr. Yusof, kata Dr. Fathia kan di sini, sebenarnya mereka ni tak tahu apa arti tuntutan dia, kehendak dia, sehingganya di kalangan masyarakat yang macam ni, mereka melihat Islam duk ada satu pihak, dia duk ada satu pihak. Maknanya Islam dengan dia tak bertangkuk. Makna suatu benda yang berasingan. Ini Islam, ini dia. Makna kehidupan dia dengan dalam kehidupan dia itu seolah satu benda yang berasingan. Inilah yang kalau kita duk faham dulu-dulu, yang dikenali dengan apa yang saya faham lah, orang duk sembang bab sekular ni. Sekular ni adalah memisahkan agama daripada kehidupan. Habis kalau kita ambil Islam tu duduk dalam kehidupan kita, mereka kata kita memperalatkan agama orang. Perangai pemikiran sekular. Allahu Akbar. Mujaklah kita di Malaysia ni hasil daripada pengorbanan guru-guru, ulama-ulama daripada dulu sampailah alhamdulillah. Benar-benar sekular ni sikit demi sikit dah pergi dah. Tak ada dah. Orang ramai lah tak faham begitu dah. Kebanyakan kita terdidik, masuk universiti, masuk kolej, masuk sekolah-sekolah ni, approach pendekatan tu dah makin rapat balik dah. Agama dengan diri kita ni satu benda yang tak boleh nak pisah. Agama ada dalam ekonomi, agama ada dalam rumah tangga, agama ada dalam apa sawah ladang, apa-apa semua tu. Sebab ustaz-ustaz kita pun cakap cara mudah, apa-apa pun kena tanya Islam, apa-apa pun kena tanya Islam, kok ni kena tanya Islam, kerana nak rapat balik. Allah, jangan duk rasa lega tuan-tuan. Sekular hilang, dia main liberal. Ni liberal duk pula ni. Liberal ni apa benda? Secara kasar, cara kampung kita, cara masjid, liberal ni ialah meletakkan Islam sama dengan agama lain. Nak duk kalut Pak Ustaz, Hindu pun nak baik juga, Buddha pun nak buat baik juga, Kristian pun nak baik juga, Islam sama. Sebab itulah jadi tak salah. Berapa ramai pemimpin Melayu ilah ni bercakap lantang untuk tak sedap kepada dia tu merosakkan Islam. Tu. Ada di kalangan pemimpin Melayu, orang-orang Melayu yang faham bahawa Nabi pun biasa bohong. Nampak? Hak kita mengaji dulu-dulu sifat 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Depa sidik pun tak ada Nabi. Nabi pun biasa bohong. Tambah pula hak duk cakap mengatakan bahawa kebangkitan Islam di Madinah sebab dibawa oleh orang pelarian. Siapa dia? Nabi kepala pelarian. Hijrah dia terjemah kepada pelarian. Ni benar-benar lagu ni tuan-tuan, benar liberal masuk.
Jangan duk lupa apabila hilang liberal apa yang akan masuk, komunis akan masuk balik. Dia step tu, tangga tu dah. Tangga ni sekular, tangga naik sikit dia jadi liberal, tangga ni sikit lagi dia jadi komunis. Ketiga-tiga tu semua nak tolak Islam. Ketiga-tiga tu merosakkan tauhid kita kepada Allah. Ni tuan-tuan, ni omak-omak saya, omak-omak tuan-tuan ramai hak ada ni, hak lebih muda lagi muda lah. Kita kena ingat bahawa cabaran di hadapan kita ni makin hari makin berat, makin hari makin teruk, makin hari makin terbeban. Pasal apa? Kalau kita nak jaga tanggungjawab kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi lah kita dengan rumah tangga kita ni. Ni. Baik. Saya pun bukan nak duk syarah lebih tuan-tuan. Tapi kalau mau nak baca macam kita nak baca sahabat dulu tu, macam gitu aja. Orang kata kita tak payah duk buat tazkirah pun tak apa, pakat beli baca ni senang. Saya pun bukan nak duk syarah kok mana ada, untuk nak orang kata apa? Nak menghayati intipati yang disampaikan oleh Dr. Fathia Khan ni, wallahu a'lam. Mudah-mudahan hak tu intipati yang nak disampaikan supaya kita mengetahui kenapa kita ni Muslim. Semua yang ditekankan di sini untuk menerangkan matlamat, kata Dr. Fathia Khan, matlamat dari bahagian ini kita baca sikit ni di paragraf yang keempat tu. Matlamat dari bahagian ini adalah untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan ini, hak yang kita timur lebih kurang tadi ni, di samping menerangkan perkara-perkara yang dituntut oleh Islam ke atas seorang Muslim. Itu bahagian pertama dia nak pergi, supaya penghubungan mereka ke dalam agama Islam menjadi penggabungan mereka ke dalam agama Islam menjadi penggabungan yang sah dan benar, dan seterusnya ia menjadi seorang Islam yang benar. Tu. Sebab kita yakin tidak ada siapa pun yang di kalangan kita, khususnya orang Islam ni, yang nak wal'iyadzabillah kita jadi orang Islam yang orang kata apa, yang tidak benar. Wal'iyadzabillah. Kalau di Malaysia ni, di enactment jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama, jawatan kuasa fatwa, pendek kata diwujudkan oleh perlembagaan adalah untuk nak mempertahankan hakikat ni supaya kita berada di atas landasan yang benar. Sebab tu apa-apa sikit kita bawa kepada jawatan kuasa fatwa yang keluarkan keputusan. Sama ada hak ni ajaran sesatkah tak sesatkah, menyelewengkah tak menyelewengkah. Tu hak asalnya tuan-tuan. Kita semaklah enactment. Seingat-ingat saya tidak ada satu enactment di 14 buah negeri di Malaysia ni yang tidak meletakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu sebagai salah satu keputusan ketentuan yang menghitam putihkan kedudukan. Maknanya yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Malaysia di bawah perlembagaan Malaysia tolak. Hang wak mai Wahabi kah, hang wak mai Syiah kah, lebih-lebih lah wak mai Khawarij kah dan sebagainya, mazhab apa-apa yang lain, wak masuk di Malaysia ni menjadi satu kesalahan di bawah enactment negeri-negeri, baik Kedah, baik Pulau Pinang, baik negeri-negeri yang beraja ataupun negeri-negeri yang tidak beraja di Malaysia ni, yang ada 3-4 buah 3-2-3 buah negeri, 4 buah negeri ni tak beraja seperti mana Pulau Pinang sebagainya. Semua enactment negeri itu menolak apa juga yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diketengahkan oleh mazhab yang 4 ni, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mana kita tahu, Asy-Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki, yang berpaksikan akal tujahnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak yang lari keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, termasuklah benda Khawarij, termasuklah Syiah apa semua tadi tuan-tuan, yang termasuk salah sebuah negara di Malaysia, di dunia ni, kita Malaysia lah yang kita, orang kata kalau boleh saya guna bahasanya, kita tak terima, kita haramkan Syiah. Tu. Sebab tu jawatan kuasa fatwa meletakkan bahawa Syiah ni ajaran yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan orang kata apa, kalau
kalau dalam majlis fatwa ulama Al-Azhar, makna majlis Al-A'la Al-Azhar sendiri meletakkan Syiah, terutama sekali ialah Syiah yang bukan Syiah Imamiyah ni, Syiah yang apa tu ada terkeluar daripada, termasuk dalam pegangan ajaran sesat, termasuklah sesat. Dan kita di Malaysia pun setakat tak tahulah setakat tahun tak ingat saya, tahun 1996 kalau betul, 1995 1996 di Malaysia ni ada 45 jenis ajaran sesat, termasuk waktu tu yang rancak Ayah Pin lah. Yang rancak Ayah Pin apabila balik daripada Perak balik ke Terengganu, pihak Majlis Ugama Islam Terengganu bertindak ke atas fahaman Ayah Pin. Ayah Pin habaq dia kata dia lari naik ke langit, buka kerajaan langit. Sampai takat tu kita tak sampai. Tu sampai tahun tu tuan-tuan. So, dah ada 45. Tapi kalau kita tengok dalam perbahasan di parlimen, parlimen yang ke-14 ni meletakkan bahawa 100 lebih ajaran sesat berkembang di Malaysia. Ni benar-benar tu lah. Hak ni yang kita takut ni. Sebab itu dalam bab ni yang kita ada penekanan dari segi ni, memberi satu garis pandu yang penting kepada kita oleh Dr. Fathahi Akan untuk kita merealisasikan kedudukan Islam kita ni sendiri, sama ada yang kita ni benar ataupun tidak, berpandukan dengan panduan-panduan yang diberikan dalam bab-bab yang diaturkan di sini. Inilah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa di sini oleh musannif kita, suratul Hajj ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'ala an-nasi fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Suratul Hajj ayat yang ke-78. Maksudnya yang diterjemahkan di sini, dia telah memilih kamu dan dia, yakni Allah, sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Makna ikutilah agama orang tuamu iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia, yakni Allah, telah namai kamu sekalian orang-orang muslim dan didahulu dan orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindung, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu mengikut apa yang telah diterjemahkan dalam buku hak kita guna ni. Begitulah. Inilah tuan-tuan, walau macam mana pun saya rasa untuk sepitah lalulah dalam kesempatan yang ada berasaskan ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut 2-3 perkara yang penting untuk mempertahankan supaya kita ni tidak dipertikaikan lagi tentang keislaman kita, iaitu apa dia? Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia beri satu tanggungjawab supaya kita memastikan kesaksian kepada kita, kepada semua manusia, dengan apa? Faqimus shalah, maka hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Wa atu zakah, dan yang kedua menunaikan zakat. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu, perpaduan kamu wa'tasimu billah, berpegang teguhlah. Di sini dia diterjemahkan berpeganglah kamu pada tali Allah, dan dialah pelindung, maka dialah yakni Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
2-3 perkara yang ditekan oleh Allah kalau kita ambil dalam ayat Al-Hajj ni tadi, ialah daripada banyak-banyak tu tadi, Allah tekankan sebagai perdunya ialah mendirikan sembahyang. Sebab itulah kalau tak silap ingat saya, Al-Imam Mahyuddin Ibn Al-Arabi, Imam Mahyuddin Ibn Al-Arabi menekankan siapa yang tinggal sembahyang sengaja dan dia tak qada. Al-Imam Mahyuddin Ibn Al-Arabi rahimahullah menekankan siapa yang tidak menunaikan sembahyang dan dia tak qada sembahyang dia tu, maka Imam Mahyuddin kata kena memperbaharui Islam dia tu balik. Tak tahulah memperbaharui Islam tu balik. Tuan-tuan faham kat mana? Kalau saya faham cara saya, kena syahadah lain. Kena syahadah lain. Mengaku Islam tapi semayang tak, apa semua tak. Kalau mengikut Imam Mahyuddin Ibn Al-Arabi rahimahullah, ni ulama besar ni tuan-tuan, dia kata kena tajdid, wajib, dia tajdid Islam, makna wajib dia memperbaharui Islam dia balik. Makna hang duk mengaku Islam tu tak pakai. Tu tuan-tuan, ni orang main minta anak lambat lepas kemas kami nak suruh Tok Imam berada, Tok Qadhi berada pula tu angkat nikah. Kemas kami habis berapa ekor lembu lah yang tak ada pasal SOP lah. Kemas kami, kita tak persoal jawab dah. Hak main minang anak kita tu, orang tu lagu mana, tengok kereta besar tadi dia tu baru pergi sewa kereta pagi tadi lah tu, nak main minta anak. Tapi kita tak tahu dia tu sembahyang bang ke tidak. Yang penting itu sembahyang. Hamai lagak lagu mana pun nak minta anak perempuan orang ni. Hak mak bapak anak perempuan ni kena paksa hak tu besar ni. Hang tak usah dah abang duit hang banyak, tak usah dah abang harta hang tak usah dah abang pangkat hang besar. Tapi nak tahunya ialah dia ni sembahyang ke tak. Pasal masalah apa makna akad nikah kepada dengan orang yang tak Islam? Kalau kita sembang tu seolah kita hukum dia bukan Islam. Tapi begitulah kalau hang tak sembahyang. Imam Mahyuddin Ibn Arabi mengatakan wajib kamu tajdid Islam tu, wajib kamu memperbaharui balik Islam. Mana Islam hang yang ada dah tu sanksi tak betul. Ni ayat suratul Hajj. Lepas tu yang kedua tadi tuan-tuan, apa, zakat. Ni kita dah faham dah bagaimana peranan zakat. Sebab pokok kepada percaturan ekonomi umat Islam yang telah diasaskan oleh Rasulullah dalam syariat Islam ialah duduk di zakat. Apabila orang Islam buat luai zakat, zakat ni duduk lari zakat je. Zakat ni duduk di sejauh mana keikhlasan dan kebenaran yang ada seseorang, siapa tahu. Kalau awak pergi pejabat zakat, apa pejabat zakat tanya kita berapa kok ni berapa, ada benda apa, ada kok mana, daripada situ baru daripada dapat jumlah mentaksirkan zakat kita kalau kita mohon. Tuan-tuan, tambah zakat simpanan pula tuan-tuan, duk sekian-sekian banyak dia punya apa, dia punya nisabnya sampai sekian-sekian, kita pun buat masuk keluar. Jadi simpanan tetap tu dia tidak termasuk dalam bab peraturan untuk zakat. Jadi duk tak cukup nisab selalu, elok nak cukup kita pun buat keluar lari sikit, berkurang sikit, lepas tu bubuh balik. Jadi duk tak cukup selalu. Ikhlas kita tak? Tu bab cerita zakat. Allah banyaklah tuan-tuan hak ni. Saya kalau nak pergi pun jadi panjang-panjang hak ni, bagi surah kepada ustaz-ustaz kita hak yang duk baca kitab fiqh lah di sini tuan-tuan. Hak ni contoh saya ambil. Wa'tasimu bihablillah, poin yang ketiga. Makna berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Orang duk terjemah lagu tu lah. Dalam ni dia terjemah berpeganglah kamu pada tali Allah juga sama. Apabila kita buka tafsir, apa dia itu tali Allah? Dinul Islam. Ulama-ulama tafsir yang muktabar, apa yang dikatakan tali Allah, apa makna tali Allah? Itu agama Islam kan? Mana ada hak lain. Kenapa? Kerana Islam tu berasaskan kepada wahyu. Mana ada satu perkara yang boleh menandingi dan mengatasi wahyu Allah. Tu
Jadi kalau kita buat luar dengan wahyu, titah perintah wahyu, hukum hakam wahyu Allah, jadi mana tali kita dengan Allah? Ni tuan-tuan. Jadi itulah kalau kita guna bahasa kata, apa juga pun dalam kehidupan kita ni, kita berusahalah setakat mana yang kita mampu. Setakat mana yang kita mampu, setakat mana yang kita boleh untuk memperkukuhkan tali Allah ini sendiri di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, di mana-mana juga pun tuan-tuan. Sebab kalau kita nak buat, nak pulung buat semua, dah tentulah Allah Maha mengetahui. Yassiru wala tu'assiru, hendaklah kamu mudah, jangan ambil jadi payah. Ni hak mudah pun tak, lagilah hak payah. Awlawiyatut taysir ala ta'sir, tu kaedah dia. Keutamaan benar mengutamakan yang mudah daripada yang payah, mengutamakan yang ringan. Awlawiyatut takhfif, mengutamakan yang ringan daripada yang berat. Betul lah sembahyang duha tu sampai 18 rakaat ke 8 rakaat ke, tapi hang tak larang nak buat sampai 8, hang buat 2 boleh. Tu utamakan yang ringan daripada tu, jangan tak buat langsung. Tu benar-benar tu kaedah-kaedah tu dah ada. Jadi kita ni di Malaysia ni tuan-tuan, duk bergaduh kok ni bergaduh kok ni, hak nu kau, hang kata kat aku kata kat hang. Lah ni apabila dah kecenderungan pimpinan Islam kita ke arah penyatuan ummah, maka turutlah sama menyatukan ummah. Jangan kita duk pergi pelingkuk pula. Ni panjang tuan-tuan lah ni. Yang geram tu pasal dia duk rakam ni, dia jadi semangat lain. Jaga tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Kalau saya sebut terus-terang, dulu hang kata kat aku katakan, lah ni dah wujud dah. Orang kata apa? Dah wujud dah muafakat nasional. Dah wujud dah apa perikatan nasional ke apa benar tak, saya lupa dah tu. Jadi siapa duduk dalam tu? Yang dalam tu matlamat tujuan dia ialah nak mempertahankan kesucian Islam, nak mengharmonikan bangsa. Jadi kita duduk tak lah. Kita duduk pergi pontoh buat apa lagi? Ni garang sikit malam ni tuan-tuan, minta maaf lah kalau berasa garang, tak payah bagi main dah bulan depan. Ni hak ni. Kita nak fikir apa ikut mana lagi? Apa matlamat ni? Ni yang duk pulung ikut Tok Imam di depan ni pasal apa? Pasal sembahyang. Waktu lain tak, kadang Tok Imam makan, Tok makmum makan dulu, Tok Imam makan kemudian. Biasa dah begitu. Masa nak sembahyang tunggu Tok Imam, masa nak makan makmum sapu dulu, itu biasa dah. Hak tu. Ni kita yang duk pulung ni. Orang apa? Allahu Akbar, Tok Imam rakaat, kita pun Allah Akbar. Pasal apa? Pasal kiblat kita sama. Lah ni kalau orang mengarahkan kita kepada kesatuan jamaah Islam, pasal apa kita duk lawan? Ni duk popak kau ni aku lah layak hak ni. Ni minta maaf cakap kalau terus terang tuan-tuan, aku pun layak nak jadi Perdana Menteri kat satu masjid, mengaku kata nak jadi Perdana Menteri belakang, mampu kita pun dia ikut. Dia tu daripada beranak dulu dia nak jadi Perdana Menteri sampai lah umur 70 lebih, kita pun dah hayun sasau sekali dengan dia juga. Ni mula keluar lah. Dah nak buat lagu nak. Kita hakuk kampung, kita orang kampung, orang biasa. Ni tak. Sebab itulah wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah tu takkan acuan tu kita tak pandai nak lihat. Kalau dah kita tahu bahawa kita Muslim, kalau kita dah bawa motor, bawa kereta, takkan jalan pun kita tak tahu. Orang buh jalan kok ni kita nak randuk masuk dalam semak juga ni, hang apa ni? Mesti ikut Nabi ikutlah. Saya naik motor, saya tak lalu lah kat tengah jalan, saya lalu kat tepi. Yang penting tepi ke tengah jalan. Ni orang buat jalan elok-elok dah, hang duk randuk pergi masuk dalam semak. Ni lagu tu supaya tu wa'tasimu bihablillah. Pasal apa kita duk pergi kat ni? Pasal kita tahu. Pasal apa? Kita boleh jawab for those who non Muslim. Kita jawab apa? Because I'm Muslim. Habis dah. Why? Dia tanya kita why hak ni, why hak ni, why hak ni, why ni. Habis nak jawab apa? Because I'm Muslim. Hak tu lah duk pula pasal tu je. Bukan kita duk kena duk bertengkar apa-apa lah. Pihak Tuan Haji kita ni bagi masa kat saya lebih kurang 10 minit gitu kan. Hak tu habis tuan-tuan, bahagian yang pertama. Yang ditekankan di sini ialah yang pertama, benar nak menghuraikan benar tu tadilah. Ni.
ghayatul juz'ul awal min hadzal kitab hiya al-ijabah ala hadhihi tasaulat jami'an. Persoalan-persoalan tadilah nak maknedahkan jawapan penyelesaian kepada kita gini-gini. Hak tu hak pertama yang kita akan masuk nantilah dalam kitab kita ni. Dan amal juz'us sani minal kitab, hak ni juzuk yang kedua pula nanti, bahagian yang kedua duk dalam ni juga. Bahagian yang keduanya ialah menerangkan, ni tak apalah tuan-tuan, saya tak baca hak Arab ni pun takut masalah. Fayubayyin wujubul amal lil Islam wal intima'u lil harakat al islamiyah kama ya'radu li muwasifat al harakah al islamiyah wa ahdafiha wa wasailiha wal falsafatiha wa tariq amaliha wa sifatil wajib tawaffiruha fil muntamina ilaiha. Yang kedua ni dia point dia makin heavy sikit, berat sikit berbanding yang pertama. Iaitulah di muka surat 6 tu, bahagian kedua buku ini pula menerangkan kewajipan beramal untuk menegakkan Islam. Sebab Islam ni kita tak boleh duk biak tu ya. Tak boleh duk biak tu. Menegakkan Islam kewajipan kita. Jangan duk kata tak apa, saya orang Islam dah cukup dah, tak boleh. Nabi kalau dia, Rasulullah SAW dan para sahabat kalau dia fikir bab Islam ni tak ada tanggungjawab, katalah kita katakan mustahil lah sifat Nabi macam ni, tapi dari segi perbahasan kitanya ialah kalau para sahabat Nabi, Nabi sendiri pun kalau tak pikul tanggungjawab untuk menegakkan Islam ni sendiri, dia tak kena duk hijrah apa, duk tunggu, duk cokah. Kalau kita katakan duk cokah di Baitillah ni cukup, nak kalau bagi ni Baitillah duk ada depan, nak tawaf berapa kali sehari ke, nak iktikaf banyak manakah, nak khatam Quran banyak manakah, duduk ada di Baitillah. Tapi Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah memimpin para sahabat keluar mempertahankan kebenaran Islam kerana memikulkan tanggungjawab untuk memperkasakan Islam. Walaupun ramai termasuk pak penakan dia sendiri pun syahid di Uhud. Nak buat apa? Itu tanggungjawab. Hak ni yang kitab kita ni akan jelaskan nanti, ialah kewajipan beramal untuk menegakkan Islam dan kewajipan menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah. Kewajipan kita menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah, maknanya dengan gerakan Islam ataupun Islamic movement. Kita tak boleh buat cool, tak apalah, bagi mereka buat lah. Kita dah buat lembu kenyang rumah, ni tak apa, biar kaya. Harakah Islamiyah ni, gerakan Islam atau Islamic movement ni, kewajipan kita kena fikir. Ni dah tu orang kata apa, dalam banyak-banyak perkara lah, setengah pada setengah lah, bukan semua, setengah pada setengah di kalangan masyarakat kita agak tak berapa nak memahami benar-benar tanggungjawab ini. Pasal apa? Dia ambil falsafah dan pendekatan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Dia kata hidup ni jangan duk jaga tepi kain orang. Dia buat betul, jangan nak jaga tu, biar dia apa lagi kita. Dia jadi lagu tu. Hak ni lama penjajah bawa masuk. Orang kata tak boleh duk jaga tepi kain orang. Lah ni tak jaga tepi kain orang, hak dalam kain kita depa masuk kacau. Padang muka. Ni minta maaf lah tuan-tuan. Ni ada apa masuk tepi kain orang tu. Hak ni yang orang kata apa? Hak barat bawa masuk. Barat bawa masuk untuk nak menjajah negara Islam. Antara apa falsafah dia letak situ supaya orang Islam pegang. Dia kata politik is very naughty, politik is very dirty, nonsense. Tu politik ni kotor, mengarut. Kita pun ni tak boleh cakap politik dalam masjid ni. Walhal masjid itulah kena menggambarkan tanggungjawab dari segi itu, sebab politik itu sendiri adalah gerakan Islam. Politik itu sendiri ialah pertanggungjawaban individu dalam apa yang dikatakan tadi, dalam mempertahankan Islam. Rasulullah SAW pergi ke Madinatul Munawwarah dengan hijrah seperti mana kita doa itu tadi, ialah dengan harakah Islamiyah. Masjid Dirar dekat Masjid Quba itu sendiri diruntuhkan oleh Rasulullah. Boleh pasal apa boleh runtuh? Pasal harakah Islamiyah lah.
Kalau tak dengan kerana gerakan Islam betul-betul, nak runtuh apa? Masjid ni elok lagi. Ni tak tahulah kalau tuan-tuan pergi ke belakangan ni. Saya masa saya dah duduk sat di Mekah dulu ni, di Madinah apa semua tu, beberapa ni cerita lama lah, cerita tahun 70-an ni. Masjid Dirar tu saya dan tengok lagi dia tinggal berlubang tu, depa duk pi buang sampah, hak Nabi pun tu. Depa pi buang sampah. Lah ni kalau tuan-tuan pi Mekah lah ni, pi Madinah lah ni kalau tak silap arah yang saya ingat lah, Masjid Dirar ni kan, kita masuk Masjid Quba tu, kita akan ada di belakang sana tu ada apa macam runabout itu, ada ayak pancutan depa buat hiasan. Tentu tu dulu Masjid Dirar. Mudah kan Nabi nak pergi pontoh. Ni geng-geng musyrikin lama dah ni, dengan keras kepala, dengan apa duit depa ada, dengan pangkat depa ada, kebesaran depa ada. Tapi kenapa boleh diruntuhkan untuk menegakkan kesucian Islam? Kerana gerakan Islam. Kalau tak ada gerakan Islam, tak ada harakah Islamiah, tak ada Islami movement, boleh kita buat apa? Tak ada. Itulah wallahu alam tuan-tuan, benda-benda yang macam ni yang kita akan bahas mengikut apa yang diketekankan dalam kitab kita lah nanti. Depa dengar kata panas ini, bulan depan tak mai dah. Tak lah kot lah. Hak yang tak tuan-tuan, hak yang siapa-siapa hak tak berapa ingat, jiran tetangga kita ke kawan-kawan, tolong peringat lah. Saya pun bukan ada tujuan apa menjadi rasa terpanggil, rasa bertanggungjawab. Orang kata setakat mana kemampuan yang ada untuk nak melebarkan ilmu yang dibawa oleh para ulama yang muktabar dalam kitab ni ya. Dan kebetulan pula kitab ni tu ada terjemah dalam bahasa Malaysia, dan pihak masjid pun cadangkan kat saya itu je, kata keluar. Bukan kata nak duk mengajak siapa-siapa dah, tapi dah ilmu dia jenis lagu tu, ilmu dia kena jenis lagu tu. Bukan kata ilmu Islam ni duk mana belaka boleh duk syok ghalib belaka, ada benar. Ada kena macam kita makan ada kena hak ulang dengan apa sambai tu dia terasa lah pedas. Hak yang nak manis manyang tu makan bubur. Peteras sekawah, orang kata apa, bubur kacang, bubur gula banyak gimana. Tapi kalau makan nasi idang ni dia lagu tu dah. Hak ni ada gulai lemak, hak ni ada gulai Penang lah. Gulai Penang ni dia tak bubur nyok dah, dia pakai peteras gitu. Dia tumbuk cabai dia lagu tu lah, bahasa mudah. Begitulah dihidangkan oleh Profesor Dr. Yusof, Dr. Fathiyakan dalam kitab kita ni lagu tu. InsyaAllah tuan-tuan. Bahagian ini juga menerangkan ciri-ciri atau sifat-sifat harakah Islamiah, gerakan Islam. Sebab apa? Sebab untuk mengaku semua orang boleh mengaku. Kami pun gerakan Islam tak? Kami pun pertubuhan Islam tak? Kami pun jemaah Islam, semua orang boleh mengaku. Tapi ciri dia kena jaga. Ciri-ciri dia kita kena kenal ciri-ciri dia tu. Macam kita lah. Ini kita orang sembahyang, ini tempat. Depa pun depa kata depa sembahyang tak? Hak menyuruh pun depa kata depa sembahyang tak? Sembahyang hak mana kita nak? Mesti ada ciri-ciri sembahyang yang dikehendaki oleh Allah. Apa dia? Dengan rukun 13-nya, dengan apa? Yang hampa dok bawa masuk lilin tu, itu bukan sembahyang yang Tuhan nak. Tapi kalau tanya hampa, kami pun sembahyang tak? Tuan-tuan, hampa pergi Mekah pakai ihram kain putih, kami pun pakai ihram tak, cuma color yang kuning. Nak kata apa? Jangan marahlah tuan-tuan. Dia pun pulang sopa tu kat semua. Tambah lagi lama depa duk dalam ihram. Hak kain kuning tadi. Kita sat. Kita habis tawaf, habis sa'i, habis kita. Depa lagi lama sampai bawa periuk tu duk tiap-tiap pagi hayung tu. Kawan ni ambil seluk boh seluk. Kami lebih hebat lagi pasal kami apa? Kami ihram lama. Lagu mana kita nak kata. Tapi kita tolak benda tu semua pasal kita mengaji dah, kita faham dah ciri-ciri keimanan, ciri-ciri tauhid. Yang kita mengaji berasaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
pi buka hak itulah kitab tauhid, hak tu dia bawa oleh para ulama tafsir dan sebagainya yang yang dibawa oleh para sahabat sampai hak tu. Pasal tu kita kata hak tu tak betul. Jadi ciri gerakan Islam ni tuan-tuan, sasaran dan matlamat juga gerakan Islam, cara-cara pergerakannya, falsafahnya, cara atau jalan kerjanya, serta sifat-sifat yang wajib ada pada diri orang yang menggabungkan diri dengannya. Bukan kata setakat boleh buat gitu gini saja, tapi mesti diri ada, orang kata, kewajipan-kewajipan, sifat-sifat yang tertanggung, yang harus kita pikul untuk kita bersama dengan, yang kita kata bersama kita dengan gerakan Islam itu sendiri. Sebab tu bercakap bab gerakan Islam ni dia ada tarbiyah. Cakap bab gerakan Islam, sebab itulah kita timur istilah usrah, istilah tarbiyah ke anak-anak isteri ni. Mau tidak dah. Mau tidak tak boleh. Perlu juga disebutkan di sini bahawa segala peristiwa yang berlaku di dunia Islam secara umum dan di negara-negara Arab secara khusus. Ni peristiwa-peristiwa yang berlaku di negara Arab dan negara-negara Islam secara umum akan ditekankan juga di sini supaya apa, menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita. Adalah merupakan satu bukti besar bahawa umat Islam sedang hidup dalam keadaan kekosongan yang terlalu parah dalam berbagai lapangan kehidupan. Ini Profesor Dr. Fathiyah kan dia akan bawa benda tu semua sebagai satu bukti bahawa umat Islam lah ni hidup dalam keadaan kekosongan dan terlalu parah. Allah Akbar. Sebut tani tuan-tuan, saya yakinlah mana di kalangan yang ahli jemaah yang ada ni, yang pengalaman duk keluar negara, pergi kok ni negara kok ni, kita boleh dapat balik bandingan gambaran yang ada. Kita kata lekeh-lekeh kita orang Melayu ni pun, orang nak kata orang Melayu ni tak mana sangat, Islam orang Melayu. Tapi minta maaf lah tuan-tuan, hak ni tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan setuju dengan saya. Lekeh-lekeh orang Melayu, lok-lak orang Melayu, dia tak langkah kepala orang sembahyang. Pergi negara Arab ni tuan-tuan, tak usah ada sebut tempat lah tuan-tuan faham. Kita tu tengah duduk sujud tu, dan dia kok ni dalam hati kita kata menatang aku duduk sembahyang langkah kepala. Jumpa ada di masjid kita sesak tahu mana pun orang tak langkah ni, tak boleh ni duk anak duk main tepi dia jom orang sembahyang. Tu ni benda-benda macam ni selalu kita kata contoh. Tapi keadaan-keadaan yang adab-adab Islam yang tidak terkawal ni dah berlaku dah. Dr. Fathiyah akan dedah pada kita, baik di negara-negara Arab yang menampakkan kekosongan yang terlalu parah dalam berbagai lapangan kehidupan umat Islam. Tu baru kita tengok dalam ibadah biasa. Kalau tengok dalam lapangan-lapangan lain, Allah Akbar. Itulah benda-benda ni tuan-tuan kita akan tengok nanti, dan mudah-mudahan kita boleh nampak apa yang berlaku di sekeliling kita itu sendiri. Jadi dengan itu bukanlah kata kita nak jadi apa orang panggil kata, nak peruduh fitnah ke orang tua orang ni tak, tapi sebagai jadi pengajaran kepada diri kita supaya kita dapat menghindarkan daripada perkara yang buruk, perkara yang tak elok tu berlaku tempat kita. Dalam beberapa waktu yang genting ini, umat Islam telah melalui pengalaman yang begitu pahit, di mana telah banyak sistem atau peraturan hidup dan prinsip-prinsip pegangan mereka telah gugur lenyap. Allah. Ini tak tahulah tuan-tuan, nak bercakap pun takut jadi sobat tak kena. Kalau kita ambil secara insaf kepada diri kita masing-masing pun, ni tambah hak tuan-tuan yang ada ni, hak umur 50 ke atas ni terutama sekali ni. Hak 50 ke bawah jangan marah kat saya lah. Hak 50 ke atas ni, kerana kita boleh menempuh zaman pengalaman tu lebih panjang, lebih lama daripada hak yang below 50. Pasal apa? Walaupun kita bercakap bab adab budaya, adab orang dulu, kalau Melayu kata adab orang dulu-dulu, adab kita dengan guru, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan jiran tetangga, nak bandinglah dengan dulu, wallahualam lah, setengah lah tak ada lah.
tengah kata dulu apa dia tak ada. Dulu kehat tua sikit orang panggil tok ayah tok ayah. Ni bahasa baling kulim dia lebih kurangnya tok ayah. Tu duk naik gerak balik sekolah. Ni hak baru darjah 4 darjah 5 pakai selok pendek nak gerak kan. Gerak orang tahu lah kot ni pun pakai basikal ni kayuh. Tengok-tengok tok ayah, hak peringkat tok ayah kita duduk depan, duduk berjalan tu atas. Slow tang tok ayah minta maaf tok ayah nak pergi dulu ni. Hormat adab tu diajak di sekolah. Dia dalam keluarga mak bapak supaya hormat ke orang tua diamalkan oleh peringkat budak-budak waktu tu sampai tok ayah. Tok ayah kata pergi hampa bawa balik sekolah. Lepak nasi tu pergi tak apa tok ayah je lah. Lah hang tunggu aku rempuh mampus. Lah orang tak peduli hang tua ke hang apa ke tak ada apa-apa dah. Orang masuk macam kita kata kok Sungai Limau ni lah wallahu alam. Kampung kita Sungai Limau. Orang masuk duk tengok ni kita pun tengok kok pintu rumah kita dia ni nampak bukan orang sini ni. Ni bawa masuk tengok duk nak ni cara ni. Kita usaha tengah cek nak cari nak pergi tahu nak pergi ke mana? Nak pergi rumah siapa? Dulu orang tanya pasal apa? Kita nak adab orang dulu tu. Ini nak pergi mana ni? Lepas pun kata kami tak bisa main ni, kami nak cari rumah sekian. Main saya tunjuk ni. Lah duk cangak kono tengok ni apa cari apa nak ambil batu pungai. Nampak ada lah. Tu kalau kita cakap bab peringkat kita orang Melayu ni pun adab orang Melayu yang sinonim dengan Islam dulu pun makin lah ni pengaruh lain masuk makin terhakis. Hak tu tak tahulah tuan-tuan. Ni tuan-tuan hak yang pengalaman pencen jadi cikgu, jadi guru di sekolah. Dulu ni kalau buku orang panggil apa exercise book atau buku apa panggil buku latihan tu seorang-seorang mai kat depan cikgu, meja cikgu sekolah ni pun duduk ni mai tunjuk ni, cikgu pun tunjuk hak ni betul hak ni tak betul. Kalau cekak pinggang betul depan cikgu orang kata lolak dah, budak mana lolak ni berdiri betul pasal apa ni cikgu kita. Lah ni tak tahulah tuan-tuan boleh habaq murid sekolah mana yang boleh hormat cikgu tu kira budak tu akhlak cukup tinggi lah ni cikgu jerkah sikit marah sikit pun jaga motor cikgu hak mana tak kira kotoreh motor cikgu kereta cikgu hak tu tak cukup cikgu dia balik habaq mak ayah pak dia mak pak tu main marah cikgu lah sampai ada kes mahkamah mak pak pergi tampak cikgu tumbuk cikgu kes mahkamah. Saya hantar anak suruh mengaji bukan suruh cikgu jerkah. Punya samsel lah. Pasal apa tu? Pasal adab ni dah hilang tak ada. Ni tuan-tuan hak ramai-ramai ni. Tuan-tuan. Saya nak main tadi pun lalu kok dekat rumah cikgu saya darjah 3 tu. Dulu dok pi dia ada tak ada hari tuan-tuan dok teringat. Ni kita semua ni. Tu cikgu saya tu, ni guru saya dulu. Tu. Dulu kita pun dok seluar pendek lagi cikgu tu. Kadang-kadang kok nongkok ni pun semua orang kata apa tak cerdik mana cikgu tengok sampai lah kita hormat cikgu. Cikgu nak pergi mana ni? Orang hormat kat guru sampai tua. Kadang tu balik rumah kita bawa kereta dah, kebetulan rezeki ada sikit bawa kerja. Balik yang kereta jumpa cikgu naik motor. Cikgu slow, kita pun slow dekat cikgu. Assalamualaikum cikgu, apa khabar lah. Hormat kat cikgu. Walaupun cikgu tu cikgu sekolah rendah ya, bukan dukung mana pun kita atas pada tu boleh pergi. Tapi adab Islam ajak kita ni supaya ada adab dengan guru, ada adab kata Allah malas duk sembang tu. Kalau sembang lebih orang marah lah. Kalau siapa jadi guru lah depa lebih pengalaman lah bagaimana apa cabaran-cabaran yang dihadapi. Allah. Ni saja saya sebut ni untuk kita lebih nampak. Di mana yang dikatakan di sini kekosongan yang terlalu parah dalam berbagai lapangan kehidupan. Dan di sini juga ditekankan beberapa waktu yang genting ini umat Islam telah melalui pengalaman yang begitu pahit di mana telah banyak sistem atau peraturan hidup dan prinsip-prinsip pegangan mereka telah gugur lenyap. Ni pegangannya apa orang kata adab, akhlak, sopan semua gugur hilang. Banyak gerakan-gerakan dan ramai pula pemimpin yang turut gugur
tercicir apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran masa kini, kerana gerakan dan pimpinan berkenaan tidak mempunyai asas-asas persediaan yang membolehkan mereka terus kekal dan berterusan. Itu akan dijelaskan dalam buku kita juga. Ini kita pergi sikit je lagi tuan-tuan. Semua sistem, prinsip, gerakan dan pimpinan berkenaan gugur, lenyap kerana ia tidak lebih dari slogan-slogan kosong lagi palsu, tidak punya nilai dan mutu. Allah. Slogan-slogan palsu, tidak ada nilai dan mutu. Yang ada itu akhir kali lenyap, hilang tu. Tuan-tuan yang ada kitab tu, kita lompatlah sikit. Hak muka surat 7 tu tak apalah, hak tu lebih umumnya benar-benar tadilah yang diperincikan. Dan kita pergi yang akhir sekali untuk malam ni, di muka surat 9 tu, di penghujung mukadimah kitab ni, iaitu sebenarnya kekosongan ini paragraf yang akhir sekali tu. Sebab mudah-mudahan insya-Allah pada jadual kita yang akan datang kita akan masuk terus kepada bahagian yang pertama tadi. Ini baru duk mukadimah tuan-tuan. Sebenarnya kekosongan ini tidak dapat diisi selain dari Islam. Kita sebutlah kekosongan dari segi adab, akhlak, ketaatan, kepatuhan, peraturan. Itu peraturan ini maknanya tidak dapat diisi selain dari Islam, sama ada dari sudut akidahkah, sistem hidupkah, akhlakkah maupun syariat perundangan. Semuanya Islam tu. Allahu Akbar. Saya bercakap benar-benar ni saya rasa serupa dengan tuan-tuan lah. Ialah bahkan bukan kita fanatik kepada bangsa apa tidak, tapi kalau orang bukan Melayu, hang pendatang asing mai duduk di negara ini, hang cuba berani mempertikaikan kedaulatan raja-raja Melayu ni, kita cukup rasa sensitif. Bagi saya rasa kita tak boleh bagi maaf aja ni. Dia kata lebih kurang tak patut ada dah ni. Peruntukan perbagaan kepada keistimewaan raja-raja Melayu lah ni. Dia pernah masuk dalam video dia buat viral YouTube, merata cakap ni dia tu sendiri keturunan mai di mana. Jadi kalau kita bersemang tu dia kata kita fanatik, tak asuk asabiah lah. Tapi kita semang ni kita nak kena bagi sedar bahawa kita orang Melayu di Malaysia ni sampai teratu dah orang berani pemain. Cuba kita pergi pemain kedaulatan raja-raja mereka di tempat tu tuan-tuan. Lagu mana jadi? Ni dah mereka boleh bang duduk sini, langgar peraturan immigration, langgar peraturan pendaftaran negara, kerakyatan dan sebagainya, mai duk bermaharaja dah. Mereka pula cuba duk mengkuda kita. Kita pula pergi duk hanguk serondai mereka. Lagu mana jadi? Maruah apa ni? Sampai mempertikaikan kedaulatan duli tuanku. Kita pun bukan bermakna tuanku tu Nabi dah, tapi kedaulatan daulah sesebuah negara tu sendiri Islam letak ada. Alhamdulillah lah hasil daripada sikit sebanyak, walaupun kita dijajah lah ni semang tuan-tuan. Kalau tak silap saya, walaupun kita dijajah di apa satu ketika dulu, tapi oleh kerana pejuang-pejuang kita, pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu ada fikrah Islam, maka mereka sempat juga masuk tu dalam perlembagaan tu tentang kedudukan kedaulatan raja-raja Melayu dan meletakkan kedaulatan duli-duli tuanku ni sebagai ketua agama bagi negeri-negeri yang meraja. Hak tu kita kena dokong. Kalau tak duduk di situ tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab itulah kebanyakan negara-negara yang anti sistem beraja ni lana jadi perkotak-katik. Minta maaf, di Indonesia apabila runtuh kedaulatan raja-raja Melayu ni tuan-tuan di Indonesia, naiklah orang kata negara republik ni tadi tuan-tuan. Apa yang masuk mula? Yang masuk dah sekular, masuk tak larat dah, terus masuk liberal. Liberal tu sampai kepada peringkat memperakui agama lain tu serupa dengan agama Islam juga. Sampai dalam sebuah keluarga berapa agama dah. Satu keluarga di Indonesia, minta maaf kalau ada tuan-tuan orang Indonesia sini, mereka lebih tahu. Ada di Indonesia lah ni satu keluarga semua agama ada. Ada mak pak Islam, ada anak yang ikut Kristian, ada yang ikut Buddha, ada yang ikut apa macam duk itu. Tak apa. Hari Jumaat
Hak Islam pergi masjid. Hari Ahad hak yang tak Islam pergi ke gereja. Hak yang Kristian pergi gereja. Adik-beradik dia ya. Dengan kedudukan status kekuatan kedaulatan Raja-Raja Melayu di Malaysia ni dengan diberi oleh pelbagai, sebab tu boleh kita katakan apa duduk keadaan sampai hari ni alhamdulillah di Malaysia tak ada lagi lah dalam sebuah keluarga mak bapak yang sama, daging darah yang sama, yang agama berbeza. Tak ada. Pasal liberal tak boleh nak tempuh tebal ni tembok. Nah, hak ni saya sebutlah, kadang-kadang orang tak pasal tak berapa sedap dah lah ni. Cuba tengok. Tambah kalau di negara lain lebih-lebih lagi tuan-tuan di apa ni, yang lah ni jadi apa ni, jadi Vietnam ni apa dulu apa Raja Melayu juga di situ tu apa ni, Allah apa kadang lupa kadang dulu ni atas ni dulu pemerintahan Raja Islam, kerajaan Islam dulu dulu ni lam ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi lah kepada 4 wilayah 4-5 wilayah 4 wilayah Thailand lah, negara Islam, negara orang Melayu kita dulu ni ramai hak ada ni, termasuk dengan saya sendiri pun asal keturunan daripada petani lah juga. Tok nenek kita, moyang kita dok mai kekuatan yang begitu hebat diletakkan. Negara 4 wilayah ni negara ulama, bumi ulama. Syekh Daud Fatani yang Allah yarham dengan awliya ilah ni, yang kitab Muniyatul Musalli tu dari sana lah juga, dan banyak kitab-kitab di sini tuan-tuan adalah daripada tadi keadaan dia. Apabila kita alpa sikit lalai, kekuatan di segi undang-undang tu tak ada. Wallahu a'lam. Ini nak sembang lebih tu tak apa berani lah, kita bukan arif dalam bidang tu tuan-tuan. Sekali lagi saya pula duduk di balik nak pergi jalan sekali-sekala, nak pergi betung tuan-tuan, tak boleh masuk, tak boleh kan. Nak pergi kenal ke adik-beradik, nak pergi jalan adik-beradik pun tu, adik-beradik ramai. Alhamdulillah lah saya takatlah ni hubungan tu masih rapat lah. Peringkat cucu dengan cicit kot tu pun masih kami berhubung dengan cucu dengan cicit yang ada di sini. Alhamdulillah lah, nak cerita hebatnya ulama-ulama kita dulu menseragamkan kekuatan berasaskan kerana syahadah ya, kerana Islam. Jadi hak inilah yang kita akan masuk nanti dalam apa ni, dalam bahagian yang kedua kitab kita ni, supaya sama ada dari sudut akidah, sama ada dari sudut sistem hidup, ataupun kita cakap cara mudahnya ialah cara hidup, dan yang ketiganya akhlak, akhlak Islam ni maupun syariat dan perundangan Islam. Ni syariat dan perundangan Islam tengah orang duk gugat sekuat-kuatnya di Malaysia lah. Sehingga benar bidang kuasa mahkamah syariah pun mereka nak ke tepi, hak ni sivil nak ambil campur. Ni nila ni di Malaysia. Habis tuan-tuan kalau kita tak sedar jahanam ni. Jahanam. Bidang kuasa mahkamah syariah, hak pok-pok, hak mahkamah sivil ni duk ambil campur juga. Ni tuan-tuan, jaga ni. Hak ni bukan Islam. Sebab tu kita ada persatuan peguam-peguam Muslim. Alhamdulillah mereka pergi ke depan mempertahankan kedudukan ini lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Nu nak berhadapan dengan hak pok-pok peguam-peguam yang sekular yang diimport masuk oleh musuh Islam, nak merosakkan kedudukan tadi. Kalau peringkat kita ahli Jumaah yang ada dalam masjid lah ni, kalau kita tak boleh dapat pikat kesedaran benar sampai situ, siapa kita nak harap? Bukan kata kita darah kita pandai, tapi anak-anak generasi kita, anak cucu kita ni, mereka tak dan nak sampai tu, maklumat tu tak sampai. Mereka nak berasa kata tak apa. Ni esok ni, benar ni, menjatuhkan sah tak sah Islam pun bukan mahkamah syariah, mahkamah sivil. Apa jadi? Sepatutnya di Malaysia ni satu je mahkamah. Kalau nak kira ni. Sebab tu mereka 20 mempertahankan pok-pok vernacular ni, duk pertahankan supaya sistem pelajaran pun duk ada seperti mana ada, walaupun perlembagaan kita tak mengizinkan ada dua sistem dalam negara, tapi mereka 20 pertahankan. Lantang mereka bercakap menghapuskan tulisan Jawi nak hidup hak ni, padahal dari segi perlembagaan sendiri meletakkan supaya
sekolah pendidikan sekolah yang ada di Malaysia ni satu sistem pendidikan kebangsaan tu lah, sebab kita tak mau jadi timbul perkauman, tak mau jadi hak ni lah ni. Apabila begitu Siam lebih hebat. Siam hampa nak bantuan kerajaan, hampa mesti ada sekian-sekian apa semua, tidak dibenarkan langsung walaupun nama kerajaan Siam nama pun hampa tak boleh bubuh nama ikut hampa. Kalau yang berdaftar rasmi mesti ikut nama kami. Orang nama Harun dia bubuh Arun padang muka hampa tu tahu kerajaan Siam. Hak Malaysia nak buat tu. Ni malam ni kok mana ni lagi 10 minit pukul 9 dah, tak apalah, boleh berhenti dah tu. Saya pun nak cerita, nak baca perhabis hak ni ya. Kesemua keperluan ini menyebabkan Harakah Islamiah, mana gerakan Islam sedang berkehadapan dengan satu tanggungjawab terhadap sejarah masa depan umat Islam. Ini kita kena sedari bahawa inilah permasalahan dari segi apa semua yang kita sebut tadi ni. Kata Dr. Fathiakan, kita orang kata bertatap satu tanggungjawab terhadap sejarah masa depan umat Islam, dan juga satu tanggungjawab yang memerlukan iman dan iradah yang ampuh. Ni kita dah mengaji tauhid dah, sifat iradah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat iradah ni, dan sifat iradah yang ditanam dalam tauhid ni tadi hendaklah kita perkukuhkan, merupakan satu tanggungjawab yang memerlukan iman dan iradah yang ampuh. Apakah para pendakwah sekalian telah menyadari tanggungjawab mereka ini? Ni kita ni semua ni adalah para pendakwah. Itu sajalah tuan-tuan malam ni. Minta maaf lah lebih rasanya 5 minit daripada yang dibisikkan kepada saya. InsyaAllah pada jadual akan datang kita akan terus masuk dalam mukadimah bahagian yang pertama, yang akan memperincikan saya mestilah Muslim di sudut akidah, dari Muslim dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari segi berkeluarga, dari sudut mengawal diri, dan sampai yang akhir sekali ialah dari sudut yakin bahawa masa depan di tangan Islam. Ini akan kita bincang dalam apa artinya saya menganut Islam dalam bahagian yang pertama nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan, sebelum tuan-tuan bersurai ni, malam ni saya ada bawa kalender untuk tahun depan lah, tahun 2021 ni, 2021 ni. Tuan-tuan sambil nak balik ke orang ni boleh ambil lah seorang satu. Di luar sana rasanya anak menakan saya buah di luar sana tu. Bukan kalender ni saya nak jual, tapi memberi peluang kepada tuan-tuan, kalau kok siapa-siapa nak buat menyumbang untuk untuk persiapan saya menyediakan kelengkapan asrama sekolah menengah agama rakyat saya ni di Carok Beras Kuala Ketir tu. Sebab pengambilan kita nak ambil pelajar baru, jadi adalah kelengkapan asrama, katil mereka, tilam mereka, bantai mereka, tak apa nak sempurna. Kita nak beli pun bukan katil kemas, biasalah asrama ni ada berdekor gitu. Jadi kok tuan-tuan nak niat wakaf, niat apa untuk tujuan tu tadi, tuan-tuan niatlah tu. Jadi kalender tu sebagai orang kata apa, sebagai cendera hati sajalah, tuan-tuan ambil lah untuk insya-Allah mudah-mudahan usaha sikit sebanyak kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tahun depan ni kalau boleh kita nak ambil lagi lah pelajar tu daripada hak dok ada ni. Lah ni dok ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi ada permintaan baru nak masuk ni. Jadi kita nak lengkapkanlah asrama tu. Tak naklah bagi pelajar anak-anak kita ni duduk dalam keadaan yang tak berapa sempurna. Berapa boleh kita boleh buat, kita buatlah. Itulah tuan-tuan, hak